إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد والحمد لله. Kita sambung kitab Qaulul Tam pada malam ni sebagai ganti subuh yang tak jadi tu kan, ganti yang kita yang tak jadi subuh. Sepatutnya kitab Qaulul Tam ni waktu subuh, bukan waktu maghrib. Waktu maghrib musalli, tapi ni sebagai ganti yang tak ada hari tu, subuh gitu. Jadi kita dah buka kitab ni, sebelum ni kita dah buka dah, yang mana kita baca mukaddimah pengarang ahli majlis fatwa negeri Kedah dulunya lah, ahli majlis fatwa yang dulu. Dia yang buat kitab Qaulul Tam ni, yang dia ambil daripada kitab-kitab Arab, dan dia buat tu kerana dia sendiri nak mengajar. Dia buat nota dia sikit, lama makin lama makin banyak, akhir sekali dia buatlah satu kitab. Jadi kitab yang ada 200 lebih masalah, yang mana masalah berkaitan dengan imam dan makmum yang jarang dibincangkan. Bukan yang selalu bincang, yang kita jarang-jarang bincang. Dia bincangkan, dia ambil kitab Arab, terima kasih kat dia, dan dia buang ataupun dia tak letak dalam kitab ni, dia tak letak banyak 200-300 juga yang dia tak letak dalam kitab ni. Sebab dia kata orang Melayu tak buat kesalahan begitu, orang Melayu tak buat, maka dia tak letaklah kesalahan tu. Macam contohnya kalau baca Fatihah tu last sekali waladhdallun, kita tak buat gitu. Tapi adalah hukum dalam kitab Qaulul Tam yang asal, dia tak letak dalam ni. Tiba-tiba Allahu Akbar, tak ada kita buat gitu, maka dia tak letak kan. Kalau imam macam mana kalau Allahu Akbar yang pelik-pelik gitu kan, maka dia tak letak. Sebab dia kata orang Melayu tak buat, maka dia tapis. Yang ada yang orang Melayu biasa duk buat 200 lebih, 214 masalah. Kitabnya kita dah buka hari tu, dan kita dah baca berkaitan dengan pengarang, dan kita dah baca masalah yang pertama. Sebab dia point, kitab ni kitab point, masalah pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita dah baca masalah yang pertama. Kitab saya warna macam ni, kitab Jawi macam ni, warna biru. Kalau yang terjemahannya, bukan terjemahan, yang warna yang Rumi warna hijau. Juzuk 1 dan juzuk 2. Jadi saya baca yang Jawi lah. Okey, kita berhenti hari tu, subuh hari tu, masa kita buka hari tu, pada masalah yang pertama. Jadi sekarang ni kita masuk masalah yang kedua. Mana dia? Ni dia. Bahagian yang pertama, masalah-masalah penting bagi makmum dan imam. Masalah-masalah penting bagi makmum dan imam. Yang pertama yang kita bahas hari itu adalah bacaan ketika sembahyang iqamat.
bacaan ketika sembahyang di qamat. Agak panjang lebar juga kita bahas, iaitu apa yang nak baca ketika qamat. Maka ulanglah balik apa Bilal qamat tu, ulang balik, kecuali pada qad qamatis salah, hendaklah kita jawab tak sama macam Bilal, aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Itu jawabnya. Dan macam tu juga kalau kita tengok hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Dan ketika taswib as-salatu khairum minan naum, kita jawab sadaqta wa bararta. Itu bahas kita yang lepas. Kemudian nombor 2 pula. Malam ni nombor 2. Lepas ni kita sambung semuanya subuh. Kali ni je, first ni je yang maghrib berganti kan. Masalah kedua. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, kata pengarang, janganlah berbimbang. Dalam kurungan dia asyik masyghul. Asyik masyghul. Itu yang rumi tu kan. Janganlah berbimbang dengan doa ketika sembahyang Jumaat di qamat. Janganlah berbimbang, jangan duk sibuk. Maksud sekarang, jangan sibuk dengan doa ketika sembahyang Jumaat, ketika qamat untuk sembahyang Jumaat. Jangan sibuk dah. Sebenarnya bukan sembahyang Jumaat je, sembahyang biasa pun orang dah qamat takkan sibuk dengan doa kan. Jadi jangan sibuk doa ketika solat Jumaat dan solat biasa, solat jemaah yang biasa. Sebab qamat tu tujuannya adalah nak panggil orang bangun sembahyang. Sibuk doa apa? Okay, jangan, dia kata jangan. Apabila sembahyang Jumaat dia qamat, maka hendaklah kamu berbimbang, asyik, ataupun hendaklah kamu sibukkan diri kamu. Itu berbimbang tu. Hendaklah kamu sibukkan diri kamu dengan menjawab tukang qamat itu. Dengan menjawab tukang qamat itu. Jawab apa yang tukang qamat tu duduk laungkan tu, kan nak jawab. Tiru balik apa dia cakap, kecuali hayya 'alas salah dengan qad qamatis salah kan. Janganlah kamu berbimbang, jangan sibuk ketika qamat dengan berdoa. Jangan sibuk doa. Kenapa dikhususkan doa? Sebab hari Jumaat kan hari doa. Orang pakat-pakat doa lah. Sebab tu dia cerita pasal solat Jumaat ni doa. Tapi ketika imam qamat nak solat Jumaat pun sibuk doa lagi. Jangan, dia kata. Seperti mana yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang jahil. Oh, kasar bahasa. Memang pun waktu orang qamat sibuk nak doa apa bendanya. Doa ada tempatnya. Mana boleh main begitu je. Lepas tu dia marah lah kata. Macam biasa orang jahil duk buat. Oh, dia kata duk doa. Qamat pun doa lagi. Lepas tu stop doa. Jawab qamat tadi tu. Mereka pada ketika ini asyik berdoa, sibuk doa, dan meninggalkan menjawab tukang qamat. Jadi maknanya doa dan qamat dahulukan qamat. Qamat tu maksud jawab qamat. Macam tu juga baca Quran. Sama je. Baca Quran dengan jawab qamat, dahulukan jawab qamat, termasuk jawab azan. Baca Quran, stop. Baca Quran tu bukannya benda kecil, benda besar tu baca Quran. Jawab qamat. Waktu tempat dia bukan untuk baca Quran. Berzikir ke? Jawab qamat. Dan perbuatan mereka itu adalah salah. Kalau mereka berdoa juga salah, kerana tidak tepat dengan sunnah. Nabi tak ajar gitu, dia buat juga. Dan sesungguhnya tempat dan masa berdoa itu setelah qamat, waktu membetulkan solat. Setelah qamat, habis qamat baru doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, ataupun doa-doa yang lain kan. Bila habis qamat baru doa, ketika membetulkan saf. Bukannya doa ketika qamat dilaungkan. Tak boleh. Habis tu macam mana? Jawab. Cuma kita sebenarnya, kita ni lagi teruk. Apa dia ni? Ni dah teruk dah. Dia doa. Teruk. Sebab kita jahil, teruk lah. Kita tak peduli langsung. Lagi teruk. Bukan doa tak peduli sangat. Qamat je lagi. Habis qamat tak sembahyang. Buat tak tahu je dengan qamat tu.
Kita lagi teruk lah. Ini pun rasa dah teruk lah. Dia kata kebanyakan orang-orang jahil, dia kata gitu, oh kasar bahasa tu, ketika berdoa ketika sembahyang Jumaat, ketika iqamah untuk panggil sembahyang Jumaat. Dah dekat sembahyang Jumaat ni, berdoa teruk dah. Kalau buat bodoh lagi teruk. Maksud bodoh, tak peduli pun, duk sibuk betul ke sejadah, duk sibuk benda tu, sibuk benda ni, sibuk ambil telefon, sibuk apa-apalah. Lagi teruk. Lagi teruk sekarang ni. Dulu pun dah teruk dah. Teruk tu pun doa. Baguslah doa. Pun teruk. Kalau tak buat tak tahu, lagi teruk. Kalau yang itu orang jahil, orang yang buat tak tahu apa? Tahu? Terlebih kan kot. Okey, sedikit pesanan pengarang lah berkaitan dengan solat Jumaat yang berlaku di tanah Melayu pada waktu, di Malaysia pada waktu itu. Maka dia pun ambil masalah ni, dia buat masuk. Okey, habis. Simple aja tu. Jadi kita pun logiknya gitulah. Oh, sibuk qomat, lu sibuk doa apa? Jangan baca Quran, berhenti baca Quran, berhenti zikir, berhenti segala-galanya untuk jawab qomat. Termasuklah berhenti berdoa. Kalau tengah berdoa tu berhentilah. Yang ketiga, yang ini yang jarang-jarang dibincangkan juga. Janganlah berdiri sehingga selesai qomat. Tu tajuk dia. Jangan berdiri sehingga selesai qomat. Para makmum yang sedang duduk jangan bangun berdiri sehingga selesai qomat. Selesai. Qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ha tu habis je, baru nama selesai. Selagi ha tu tak habis, tak selesai. Dia kata makmum jangan bangun sehingga selesai daripada qomat. Cuma dia dobek sikit. Kalau dah memang bangun, memang berdiri, memang berdiri, jangan duduk. Kalau memang dah berdiri, teruskan berdiri. Tapi kalau duduk, jangan berdiri. Bila nak berdiri? Bila ha tu, la ilaha illallah, berdiri, baru berdiri. Bukan tengah-tengah qomat. Tapi dia akan cerita kata qil, beberapa khilaf kat bawah tu nanti. Cuma kita nak bahas sikit dulu. Kita nak faham berkaitan dengan azan dan iqamah ni sikit. Nabi pernah bersabda dalam hadis Bukhari, baina kulli azanaini salatun, thumma qala fi thalithati liman syaa. Nabi kata di antara dua azan ada di antara dua azan ada solat, di antara dua azan ada solat. Okey, bab tu. Kemudian last sekali liman syaa, bagi siapa yang nak. Jadi kita dapat faham, Nabi kata di antara dua azan tu ada solat. Maknanya azan adalah azan, qomat juga kita istilahkan azan. Qomat tu juga istilahnya azan. Okey, sebab Nabi kata di antara dua azan ada solat. Qabliyah lah maknanya. Azan yang kuat. Lepas tu kan ada qabliyah. Lepas tu kan qomat. Tu maksud di antara dua azan ada solat. Jadi kita dapat faham azan tu azan dan azan tu azan, qomat juga boleh kalau kita nak kata azan. Sebab azan ni dari segi bahasa maksudnya pemberitahuan. Uzunun, telinga. Uzunun tu jadi azan, telinga tu jadi azan tu. Maksudnya perkara yang masuk dalam telinga, iaitu seruan untuk panggil. Kalau azan tu seruan untuk panggil orang dekat rumah, orang kat luar datang masjid. Tu namanya azan. Lepas tu kata telinga, uzunun. Jadi bila macam tu, maknanya panggilan, panggil. Qomat juga Nabi istilahkan azan, dengan maksud panggil juga. Cuma azan panggil orang jauh datang, sebab tu kuat. Qomat panggil orang yang dah ada datang. Datang tu maksud untuk semayang. Panggil, dua-dua tu panggil. Jadi maksudnya kat sini, sebutan tertentu yang membangkitkan para hadirin, itu adalah qomat. Itu adalah qomat. Jadi qomat ni untuk panggil sembahyang fardu. Sebab tu kata para makmum yang sedang duduk jangan berdiri sehingga selesai daripada qomat. Dia kena dobek sikit. Qomat ni bila sebut qomat dia sembahyang fardu. Dia tak ada qomat bukan sembahyang fardu. Sembahyang sunat tak ada qomat. Sembahyang sunat tak ada qomat. Sembahyang fardu je ada qomat. Qomat ni apa? Iqamah. Apa tu? Yang itulah yang kita dah baca selalu tu. Habis tu kalau solat sunat, macam mana nak panggil orang? Solat sunat yang disunatkan berjemaah, macam mana nak panggil orang? Contohnya solat raya, macam mana nak panggil orang? Nak panggil orang tu maksud bangun sembahyang. Takkan nak cakap bangun sembahyang. Maka
seruan asal sebelum azan tu, para sahabat bincang, termasuk Nabi sekali bincang macam mana nak panggil orang untuk sembahyang kan. Sebab kadang ada sekali permulaan sembahyang, ada yang datang terawal, ada yang datang terlewat, dah habis sembahyang baru sampai. Maka dia bincang macam mana kita nak panggil orang biar datang waktu itu, barulah sembahyang ramai-ramai supaya jemaah. Akhir sekali kan banyak cadangan, ada kata loceng, ada kata bakar, nampak asap, orang nampak asap pakat datang kan. ada satu cadangan, saya pendekkanlah sikit kisah ni. Ada satu cadangan dia kata kita jerit, "Oi, jom sembahyang jemaah." Ada tu. Sebab dia kata kalau pakai loceng macam Nasrani. Kalau pakai trompet macam Yahudi. Kalau pakai alat-alat ni macam orang lain, macam agama lain. Kenapa kita nak tiru? Jadi kita nak pakai macam mana nak panggil orang suruh sembahyang? Sebab kawan-kawan kita kadang-kadang datang tak masuk waktu lagi. Kadang-kadang datang dah habis waktu. Dah habis waktu pula, dah habis sembahyang. Jadi tak tercapailah solat berjemaah. Maka ada cadangan Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata kita jerit, "Woi, jom sembahyang." Tukar bahasa Arab apa? "Woi, jom sembahyang." Tukar bahasa Arab, "As-salatu jami'ah." Tu jadi gitu. Solat jemaah. Okey. Selepas pada tu berlaku mimpi, sahabat mimpi akhir sekali, panjang cerita tu kan. Kita pun biasa dengar kot. Akhir sekali maka adalah syariat azan, iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul, kemudian qamat pun gitu. Okey. Macam mana dengan sempat guna beberapa kali seruan yang "Oh, jom sembahyang" ataupun "As-salatu jami'ah"? Nak guna sebila yang tu? Terbatal ke? Yalah terbatal, tak dikira sebab itu bukan wahyu. Itu cuma cadangan para sahabat dan Nabi setuju, iaitu jerit jom sembahyang. Bila terima wahyu iaitu azan dan iqamah, maka yang cadang yang buat sendiri tadi tak kira lah. Soalannya nak gunakan mana? Maka dia guna dekat solat sunat. Jadi solat sunat yang berjemaah, panggil nak sembahyang bukan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, bukan. Dengan qamat bukan. Dia panggil dengan as-salatu jami'ah. Jom sembahyang. Solat raya, solat gerhana kan situ kan jemaah. Cara nak panggil tu semua duduk lah ni. Macam mana nak kata? Okey. Bang, jom kita sembahyang. Allah, tak ada tertib ni. Betul tak? As-salatu jami'ah. Tu dia. Tapi sebelum tu boleh kata shaf, as-salatu jami'ah, boleh. Tapi kalau sembahyang fardu qamat, ada shaf ke? Tak ada shaf. Tak ada shaf betul? Shaf tak ada. Kalau buat tak adalah dosa. Cuma tak ada shaf. Tak ada shaf tu maksud shaf kan biasa kita dengar kan. Sebenarnya tak ada. Kenapa tak ada? Mari kita tengok. Para makmum sedang duduk, jangan bangun berdiri sehingga selesai qamat. Shaf tu sebelum ke selepas? Yang shaf sebelum qamat ke selepas qamat? Sebelum kan. Jadi kalau dia kata shaf, dia suruh bangun, lepas tu dia qamat. Dah lawan dah. Dalam kita kata para makmum yang sedang duduk, yang dah berdiri tak apa, teruskan berdiri, tak payah duduk bila qamat. Yang sedang duduk jangan bangun berdiri sehingga selesai qamat. Dia pula suruh lawan, shaf, bangun. Lepas tu bila orang pakat bangun, dia pun Allahu Akbar, orang pakat bangun. Nah, sebab tu tak ada panggilan shaf. Tapi tak salah, tak berdosa ke apa, tak ada. Tak ada panggilan shaf tu. Shaf tu panggil ketika nak solat sunat. Shaf, lepas tu as-salatu jami'ah, gitu. Ada panggilan tu. Ataupun kalau solat jenazah apa? As-salatu jami'ah ala mautal muslimin, as-salat ala mayit hadir. Lupa dah. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Itulah. Ataupun solat tarawih. Betul lah panggil tu kan? Kan ada kan? Bila ada baca kan? As-salatu tarawih. Lupa dah apa je. Kan ada panggilan. Betul lah tu. Panggil. Bukannya qamat, dah betul dah. Cuma kita letak juga nak panggil orang sembahyang fardu pun kita shaf juga. Sedangkan panggil tu tak apa, shaf tak apa. Cuma bila panggil shaf orang bangun, lepas tu dia qamat. Sedangkan qamat jangan bangun. Kalau yang tengah duduk jangan bangun. Yang tengah berdiri teruskan berdiri. Jadi lawan. Jadi shaf tu tak adalah salah besar, teruk apa, tak adalah. Cuma shaf bermakna bangun jom sembahyang. Tapi dia lepas tu qamat. Dia macam lawan hukum lah pula. Tak salah, tak ada usul, tak ada apa pun. Cuma salah cara, salah teknik. Salah teknik. Shaf, as-salatu jami'ah, sembahyang sunat. Qamat, itulah dia shaf. Allahu Akbar, itulah shaf. Itulah shaf, itulah dia tu.
Tapi dengan panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, itulah saf. Itulah panggil saf. Itulah as-salatu jami'ah. Tapi ada orang gabung semua saf, as-salatu jami'ah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hantam sajalah, benda tak dosa, cuma pelik macam tak ngaji itulah. Macam tu je. Tapi benda kecil, jangan gaduh-gaduh. Simple. Cuma panggilan untuk sembahyang fardu as-salatu jami'ah, kerana hukumnya jangan bangun, jangan tu bukan masuk berdosa ya. Jangan bangun sehingga qomat habis baru bangun. Bila bangun tu masa tu nak baca doa ke, nak betulkan saf ke, nak apa ke, apalah. Ketika qomat duduk diam. Apa hikmah? Kenapa kena duduk diam? Duduk diam tu maksud jangan bangun lah. Kenapa kena duduk diam? Bila duduk diam dengar lah. Bukan duduk diam duduk borak, bukan juga. Maksud dengar. Kenapa kena dengar? Sunat dengar, tak wajib. Kenapa sunat dengar qomat? Termasuk juga azan. Kenapa sunat jawab? Tak jawab azan pun no problem, tak ada masalah, tak berdosa. Cuma sunat untuk jawab dan sunat untuk dengar. Azan dan iqamah sama. Kenapa tak boleh buat? Kenapa tak boleh ketika qomat berdiri ke, berjalan ke, maksudnya gerak ke, kenapa duduk diam? Kenapa tunggu habis qomat baru bangun? Tengah-tengah qomat tu bangun lah. Ataupun awal-awal ke bangun je, apa masalah? Ini bukan haram ya. Kenapa ditegah? Ditegah tu dengan masuk makruh. Kenapa? Kerana ada satu makhluk dia akan bergerak-gerak kalau azan dan iqamah. Agak-agak makhluk apa tu? Azan dan iqamah dia bergerak, tak kisahlah bergerak slow ke, bergerak laju ke, apa ke, ada satu makhluk. Tahu apa benda? Perasan tak? Memang perasan. Macam mana kita nak kata perasan tak? Tahu tak siapa? Setan. Setan syaitanir rajim. Dia tak suka azan, dia tak suka dengar laungan tu. Sebab azan ni adalah seruan dakwah. Apa? Allahumma rabbaha hazihi da'wati tammah. Tu dia tak suka. Lepas habis azan ataupun qamah kan kita baca Allahumma rabba, ya Allah Tuhanku, hazihi da'wah. Ini adalah dakwah tammah yang sempurna. Dakwah yang sempurna. Setan juga. Azan tu dakwah yang sempurna. Sebab tu orang dakwah ni, kalau kata orang dakwah ni orang apa? Yang kita orang dakwah. Tabligh kan? Cuba dia pergi rumah. Ada tak orang lagi? Bahaya kalau takut dengan orang dakwah ni. Follow lah, hadap lah, dia ajak datang masjid, datang lah. Janganlah lari. Ini tak, tutup pintu. Orang dakwah datang, orang dulu cakap ni. Orang tabligh tu lah. Lagi. Yang lari dengan dakwah ni setan aja. Hati-hati, jangan lari, hadap aja. Bukan orang apa pun, orang baik je pun nak ajak datang masjid. Jangan duduk lari-lari tutup pintu. Wah, cakap anak. Allah, kelakar kadang-kadang. Sebab azan ni dakwah, bukan dakwah biasa-biasa. Dakwah tamah, dakwah yang sempurna. Sebab tu setan tak suka. Sebab tu dia gerak-gerak, dia lari-lari. Malah ada riwayat kata dia terkentut-kentut. Dia sengaja kentut. Dia tahan, simpan banyak udara kot. Tu ketika bila ni azan dan iqamah, supaya dia tak dengar. Dan dia akan bergerak, dia akan lari, bergerak, pusing, tergolek-golek tu gitu. Dengar azan. Okey, tiba-tiba kita nak tiru tak perangai dia. Ketika qomat azan, kita sibuk nak bergerak. Tu je, sebab tu lah. Tapi tak sampai tahap haram, makruh je. Sebab tiru setan. Setan tak boleh dengar, dia pun tak boleh dengar. Bukan tak boleh dengar ustaz, boleh dengar azan iqamah, cuma gerak. Jadi sebab itulah tak jadi haram. Kalau tidak haram dah, tak jadi haram. Sebab dia bukan niat panas panas aku mana. Bukan dia gerak sebab biasa gerak biasa. Jadi sebab itulah tak sampai tahap haram, dia sampai tahap makruh aja. Jadi jadi dituntut untuk diam, dengan maksud kalau dah duduk diam-diam, sehingga la ilaha illallah habis, baru gerak. Supaya menyalahi setan. Tak sama macam setan. Saya tak cakap orang yang bergerak tu setan, tak. Tapi macam itulah rupa dia. Jadi para makmum yang sedang duduk jangan bangun berdiri sehingga selesai daripada qomat. Jadi tak perlu nak sebut saf. Kalau bila sebut saf juga tak payah ikut. Maksudnya duduk diam juga, jangan ikut. Bila nak pergi ni? Bila habis.
Kalau ikut juga tak berdosa, kalau sebut juga tak berdosa, tapi tidak dituntut. Dan kata qil, kata qil ni dikatakan hearsay, dengar cerita, ataupun pendapat dhaif boleh juga. Qil ni saya dah sebut sebelum ni kan, qil ni qala ba'dul ulama, kata setengah ulama, itu paling halus sekali lah. Tapi qil ni sebenarnya kata lah, qala qila, maksudnya kata qil, kata-kata. Kata tu bahasa Melayu, qil tu bahasa Arab. Macam apa, malam Lailatul Qadar lah. Malam tu malam, Lailatul tu malam. Malam Qadar. Tak kisahlah sebutan aja. Kata qil macam tu lah. Qil tu kata. Kata tu kata. Jadi kata qil, kata-kata. Jadi kita tukar sikit. Qil tu maksud dikatakan. Dengar cerita. Jadi maknanya dia bukan pendapat muktamad, dia bukan pendapat kuat. Dia cuma dengar cerita. Kata qil, dengar cerita, adalah kot ulama dia kata. Gitu aja. Hendaklah bangun berdiri ketika tukang qamat berkata qad qamatis salah. Ini ramai orang amal. Rupanya dia kata qil. Dia bukan muktamad. Muktamad la ilaha illallah baru bangun. Qad qamatis salah kan sesuai dengan maksud bangun sembahyang. Bila Bilal, kita panggil Bilal lah kan, tukang qamat kata bangun sembahyang, masa tu lah gerak. Logik lah. Sebab tu dia gerak qad qamatis salah. Sebab kenalah dengan maksud qad qamatis salah, dengan maksud bangun weh sembahyang. Gerak. Tapi itu bukan pendapat muktamad, itu pendapat dhaif. Mazhab Syafi'i juga samalah juga. Ini bukan cerita halal haram, masuk neraka, masuk syurga, bukan. Ini tuntutan saja. Sunat. Dan kata qil ada lagi, dengar cerita, adalah ulama-ulama 2-3 orang dok kata gitu. Jika seorang makmum yang muda, yang ni logik, yang ni best sikit. Jika seorang makmum yang muda dan kuat, maksudnya masih lagi tak bangun tu lajulah. Bangun dan kuat bangun berdiri, tak sakit lutut, tak sakit pinggang, bangun macam biasa. Hendaklah ia berdiri ketika selesai daripada qamat. La ilaha illallah baru bangun. Jika orang tu muda, masuk muda tu, daripada duduk nak bangun tu senang je, terus bangun. Okay. Dan jika ia orang tua, maksud orang tua ni bukan maksud tua, maksudnya yang lambat bangun, yalah sakit lutut, ada gout, ada itu sendi itu betul situ betul sini, sakit belakang, sakit urat macam-macam ni, jadi dia bangun lambat sikit. Hendaklah ia berdiri ketika tukang qamat berkata qad qamatis salah. Dia ni pandai, dia gabungkan semua pendapat. Selesai dia kata. Tapi masih lagi bukan yang muktamad. Yang muktamad la ilaha illallah juga. Cuma dia nak kata qil, pendapat dhaif. Yang ni pandailah dia harmonikan dua pendapat tu. Kalau orang muda bangun bila la ilaha illallah. Orang yang masalah nak bangun lambat sikit, bangun lawa sikit kalau salah. Yang ketiga ni lagi cerdik. Macam mana? Sama juga kata qil ni. Bukan, belum lagi. Atau pada waktu yang ia mengetahui apabila ia berdiri tegak. Iyalah, inilah ni satu ni yang ketiga. Atau pada waktu yang ia mengetahui apabila ia berdiri tegak serentak dengan selesainya qamat supaya sempat bertakbiratul ihram mengiringi imam. Ini pendapat yang ketiga pula. Kata qil juga. Dia kata tengoklah kita tu bangun berapa minit. Berapa minit melampau, berapa saat. Daripada duduk nak bangun 5 saat. Jadi agak-agak lah 5 saat tu duduk kat mana? La ilaha illallah ke kat mana? Bangun kat situ lah. Kalau dia lagi teruk nak bangun kena 15 saat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun dah. Sebab apa? 15 saat. Itu pun sempat dia tak sempat. Bangun-bangun dah lama dah takbir. Imam takbir, takut gitu. Jadi dia kena bajet. Dia nak bangun tu berapa saat dan qamat tu berapa lama. Dan dia pastikan bila dia bangun ngam-ngam habis qamat. Ini dia gabungkan segala-galanya. Yang penting berdiri, imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Itu yang penting. Sebab nak dapat takbiratul ula. Nak dapat kat situ. Dengan imam. Jadi bangunlah bila dia rasa sempat untuk takbiratul ihram dengan imam. Tapi tetap juga pendapat muktamad yang nombor 1 tadi, iaitu sampai la ilaha illallah baru bangun. Okey. Cuma saya sempat kenapa mazhab Syafi'i dia kata sunat bangun tu ketika la ilaha illallah, suruh dengar sebiji-sebiji. Tu hikmah mazhab Syafi'i ni. Kenapa la ilaha illallah baru bangun?
Sebab kalau kita bangun bukan waktu tu, kita tak boleh dengar, kita macam duduk lalu-lalu gitu je. Tapi kalau qomat ke azan sama kan, kita pun dengar situ. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qamatis salah, qamatis salah. Dengar sebiji-sebiji. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Okey, bangun. Tapi kalau tengah qamatis salah kita bangun, kita dah tak dengar arah yang lain-lain tu. Sebab kita dah bangun duk dengar, kita dah sibuk dengan buat benda lain. Sebab tu itu hikmah. Supaya ketika qamat beri tumpuan, bukan sibuk bercakap, bukan sibuk berjalan, bukan sibuk bersalaman. Jangan buat apa-apa, dengar qamat tu. Itu tujuan dia, suruh duduk diam-diam. Kalau mazhab Hanbali, saya sempat ambil mazhab Hanbali, dia sunat bangun ketika hayya 'alas salah. Mazhab Hanbali hayya 'alas salah bangun. Mazhab Hanafi hayya 'alal falah, bangun. Mazhab Maliki bila-bila saja boleh bangun, bermula Allahu akbar sampai la ilaha illallah, boleh bangun bila-bila, sunat semua. Janji tengah-tengah qamat. Kita mazhab Maliki rupanya. Bangun time qamat. Mazhab Maliki. Dia tak ada tetap. Allahu akbar sunat bangun dah. Last sekali la ilaha illallah, sunat bangun juga. Mazhab Maliki bila-bila. Mazhab Syafi'i ada banyak pendapat muktamad ketika la ilaha illallah. Mazhab Hanbali hayya 'alas salah, mazhab Hanafi hayya 'alal falah. Empat mazhab, empat pendapat. Satu mazhab Syafi'i pun berapa banyak ada pendapat. Biasalah, benda kecil je. Yang keempat, masalah yang keempat, tidak disunatkan tahiyyatul masjid ketika sembahyang sedang diqamatkan. Pelik juga, tengah qamat sibuk dengan tahiyatul masjid. Tak logik. Bila ada dalam kitab ni, maknanya ada orang buat. Ada orang buat tu yang dibawa masuk kitab ni. Tengah-tengah Allahu akbar, dia Allah tahiyatul masjid. Tak disunatkan tahiyatul masjid. Okey. Bila dah qamat, kenapa? Mari kita bincangkan. Jika seseorang itu masuk ke dalam masjid dan tukang qamat sedang berqamat, kenapa dia tak kata Bilal? Ataupun kenapa dia tak kata muazzin? Kalau muazzin, maknanya orang azan. Kalau qamat, sebab tu dia panggil tukang qamat. Dia tak panggil muazzin, dia panggil tukang qamat. Sama je sebenarnya, orang yang sama juga kan. Jika seorang itu masuk ke dalam masjid dan tukang qamat sedang berqamat, maka tidaklah disunatkan ia bersembahyang sunat tahiyatul masjid. Tak sunatlah. Sedangkan tahiyatul masjid sunat walaupun imam tengah khutbah kan. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutu wa illa wa antum muslimun. Khatib dia masuk kan sunat tahiyatul masjid. Tapi dalam masalah ni, ketika imam ketika qamat tak sunat tahiyatul masjid. Tak sunat tahiyatul masjid. Okay? Tidak disunatkan sembahyang tahiyatul masjid kerana berpandukan sabda Nabi SAW, idza uqimatis salah fala salata illa al maktubah. Artinya apabila sembahyang telah diqamatkan, maka tidak boleh sembahyang melainkan sembahyang fardu. Tak boleh ni bukan haram, bukan berdosa, bukan, tuntutan saja. Bukan berdosa. Maka gugurlah solat tahiyatul masjid apabila qamat je gugur tahiyatul masjid. Ada sebab tau kenapa gugur. Sebab solat tahiyatul masjid solat yang tidak perlu ditakyinkan, solat yang martabat dia adalah mutlak. Solat dia ada martabat. Dia ada solat martabat mutlak. Solat mutlak, aku sembahyang, usolli Allahu akbar, aku sembahyang, itu solat mutlak. Ada solat dia bukan mutlak tapi martabat dia macam mutlak. Ada 5. Solat tahiyatul masjid, wudu, istikharah, hajat, tawaf, ihram. Ada 6. Sebenarnya tawaf dengan ihram tu kira sekali kan. Okay. Ada tahiyatul masjid adalah solat tahiyatul masjid tapi martabat dia martabat mutlak. Okey, kita ambil contoh. Macam mana yang martabat tak mutlak? Solat sunat tapi martabat dia bukan mutlak. Okey. Contohnya qabliyah ba'diyah. Qabliyah ba'diyah sunat tapi martabat dia bukan mutlak. Dia panggil solat bersebab ataupun berwaktu, solat berwaktu. Macam duha, solat berwaktu, sunat tapi dia berwaktu. Masuk waktu
baru boleh duha kan? Tak masuk waktu. Sekarang boleh duha? Tak boleh. Dia panggil solat sunat, tapi martabatnya berwaktu. Ada solat sunat bersebab. Solat sunat bersebab pun ada juga. Contohnya gerhana. Dengan gerhana, sebab gerhana, maka sunat sembahyang. Dia ada martabat, dia ada solat sunat bersebab, berwaktu. Solat sunat tak ada apa-apa dengan masuk mutlak. Yang dua ni dia kena ta'yinkan, tu bab lain. Satu ni solat sunat yang bukan berwaktu dan bukan bersebab. Dia panggil martabat dia martabat mutlak. Dia solat sunat tahiyatul masjid tapi martabatnya mutlak. Sebab dia bukan bersebab, dia bukan berwaktu. Tahiyatul masjid. Walaupun sebab masuk masjid, tapi dia tak kira gitu. Martabat dia. Macam tu juga wuduk. Solat sunat wuduk adalah solat sunat mutlak. Martabat dia mutlak. Macam tu juga hajat. Macam tu juga istikharah. Macam juga tawaf, solat sunat tawaf dan solat sunat ihram. Semuanya martabat dia tu adalah mutlak. Bila, kenapa saya sebut ni? Bila martabat mutlak, dia boleh gabung. Tu je nak cerita. Dia boleh gabung dengan sembahyang lain. Dia boleh gabung. Sebab tu, apabila dia qamat, tak boleh dah tahiyatul masjid. Sebab tahiyatul masjid ni, martabat dia mutlak. Dia boleh gabung. Boleh gabung apa? Nak sembahyang apa? Semua boleh gabung. Nak sembahyang dengan qabliyah, boleh? Qabliyah maghrib. Dia masuk masjid, ada tuntutan tahiyatul masjid. Dan dia sebelum masuk masjid, dia ambil wuduk. Ada tuntutan solat sunat wuduk. Bila dia masuk masjid, ada tuntutan tahiyatul masjid. Dan dia juga nak solat jenis bersebab, iaitu qabliyah maghrib. Dia sembahyang sahaja aku qabliyah maghrib dan wuduk dan tahiyatul masjid. Sebab apa boleh masuk solat lain gabung ni? Sebab martabat dia mutlak, dia boleh masuk. Tapi kalau dia nak sembahyang masukkan qabliyah dekat zuhur, tak boleh. Sebab zuhur tu fardu tu satu hal. Qabliyah tu bersebab ataupun berwaktu, tak boleh masuk. Tapi tahiyatul masjid nak masuk zuhur boleh. Tahiyatul masjid nak masuk maghrib boleh. Sebab tahiyatul masjid tu dia mutlak. Bila dia jadi 6 solat je yang boleh masuk. Saya ulang balik, 6 solat yang boleh masuk. Solat tahiyatul masjid, wuduk, istikharah, hajat, tawaf, ihram. Yang tawaf ihram ni kita jangan buat. Jadi kita ambil solat tahiyatul masjid, wuduk, istikharah, solat hajat. Maknanya solat hajat ni boleh masuk dalam solat-solat yang lain. Sebab dia martabat mutlak. Martabat dia mutlak. Jadi cuma dia mengikut pendapat yang muktamad, dia kena niat sahaja aku solat qabliyah zuhur dan tahiyatul masjid, ataupun sahaja aku solat maghrib, sahaja aku solat fardu maghrib dan tahiyatul masjid. Dia kena niat gitu. Kalau dia niat gitu, ni pendapat muktamad ni, maka dia dapat tahiyatul masjid dan dia dapat pahala tahiyatul masjid dan dia dapatlah solat maghrib tu yang dia niat fardu, dapat pahala dan dapat solat. Bila dia niat gitu, niat ni masa takbir tu lah, Allah sahaja aku solat maghrib beserta dengan tahiyatul masjid. Kalau dia niat macam tu, dia dapat pahala tahiyatul masjid. Solat maghrib memang dapat lah, tahiyatul masjid dapat pahala, dan jadinya tahiyatul masjid secara automatik. Ini pendapat muktamad, automatik dapat dengan syarat dan pahala dia kena niat. Dengan dia niat tahiyatul masjid, maka dapat pahala tahiyatul masjid. Kalau dia tak niat tahiyatul masjid, dia dapat juga, tapi tak dapat pahala. Dapat tahiyatul masjid tapi tak dapat pahala. Apa beza? Dia niat sahaja aku solat maghrib dan tahiyatul masjid, sahaja aku solat fardu maghrib dan tahiyatul masjid, maka dapat pahala tahiyatul masjid dan dapat solat tahiyatul masjid. Dapatlah solat, dia masuk sekali, dia boleh join. Kalau dia tak niat sahaja dia niat sahaja aku solat fardu maghrib aja, dia tak niat tahiyatul masjid, dalam keadaan dia masuk, dia belum duduk lagi, cukuplah syarat tahiyatul masjid tu, dia hanya dapat dia dapat solat maghrib, memanglah dapat, tahiyatul masjid pun dapat, cuma pahala tak dapat. Pahala tahiyatul masjid tak dapat, tapi solat tahiyatul masjid dapat. Sebab dia sebelum duduk dah sembahyang maghrib, maka maghrib tu jadi maghrib dan maghrib tu juga jadi tahiyatul masjid.
termasuk sekali, cuma tak dapat pahala. Kenapa tak dapat pahala? Sebab dia tak niat. Innamal a'malu binniyat. Dia tak niat tahiyatul masjid, maka tak dapat pahala. Tapi dapat tahiyatul masjid. Soalannya, buat apa dapat kalau tak ada pahala? Kerana masuk ke masjid tak sama masuk dalam rumah. Tak sama. Adab masuk dalam masjid kena tahiyatul masjid. Adab. Jadi siapa yang tidak beradab masuk masjid dalam keadaan tidak tahiyatul masjid, maka hukumnya makruh. Tak dosa, makruh. Sebab tak beradab. Masuk masjid tanpa tahiyatul masjid, makruh kerana tidak beradab. Okey. Bila dia masuk, dia tak duduk, dia terus sembahyang maghrib tadi, maka dapatlah sembahyang maghrib dan dia tak niat sembahyang tahiyatul masjid, dia tak niat solat fardu maghrib dan tahiyatul masjid, dia tak niat gitu. Maka dapat automatik tahiyatul masjid. Dapatlah. Pahala tak dapat. Makruh juga tak ada. Tu je beza dia. Makruh tak ada juga. Sepatutnya kan dia tak solat tahiyatul masjid, makruh lah. Siapa yang masuk ke masjid tanpa solat tahiyatul masjid, hukumnya makruh. Dia masuk masjid, tak solat tahiyatul masjid, tak duduk lagi, terus sembahyang maghrib tanpa niat tahiyatul masjid, dapat maghrib, dapat tahiyatul masjid, tapi tak dapat pahala tahiyatul masjid, makruh pun tak ada. Tu dia punya perbezaan tu. Sebenarnya perkara ni kalau dalam kitab-kitab yang tebal sikit, dia akan bicarakan tentang faham hukum fiqh tu. Dia kata macam ni. Dia kata kat isteri dia, kamu tercerai jika aku solat tahiyatul masjid. Takdir yang macam ni, teka lah, ataupun masalah macam ni banyak ada dalam kitab fiqh. Banyak ada. Tujuan dia bukan suruh buat apa benda punya taklid gitu. Kalau aku solat tahiyatul masjid, engkau tercerai. Dia cakap kat bini dia. Bukan nak suruh buat, nak faham masalah, nak faham fiqh. Dia kata, kalau aku solat tahiyatul masjid, maka engkau tercerai. Dia cakap kat isteri dia. Dia pun masuk masjid, terus solat zuhur, tak duduk. Waktu tu waktu zuhur lah kata. Dia masuk, tak duduk, terus solat zuhur. Cerai isteri dia, tercerai. Kenapa? Kerana walaupun dia tak niat tahiyatul masjid, kan dapat tahiyatul masjid tadi. Yang tak dapat pahala je. Pahala tahiyatul masjid tak dapat sebab dia tak niat. Tapi dapat tahiyatul masjid automatik. Maka tercerai isteri dia. Walaupun dia tak solat tahiyatul masjid, dia kata. Sebab dia solat zuhur. Tanpa duduk, sebelum tu tak duduk lah. Jangan duduk. Kalau duduk habis. Sebab kalau dah duduk dalam masjid, tuntutan tahiyatul masjid dah tak ada dah. Dia duduk kejap, dia sembahyang zuhur. Tak apa lah. Ini dia terus sembahyang zuhur. Maka tercerai isteri. Walaupun dia tak solat tahiyatul masjid, kerana terhasilnya tahiyatul masjid dengan solat zuhur tanpa duduk di dalam masjid. Tujuan ni nak bagi faham, masuk je masjid, tak duduk, terus sembahyang zuhur ke sembahyang apa ke, dia dapat tahiyatul masjid automatik, tapi pahala tak dapat, cuma dapat tahiyatul masjid sahaja. Dan untungnya tak jadi makruh dekat dia. Tak jadi makruh kat dia. Kalau dia masuk-masuk, dia duduk dulu tanpa tahiyatul masjid, tak dosa, tapi makruh ada kat dia sebab tak tahiyatul masjid. Tu je beza dia. Okey, habis itu muktamad. Ada pendapat yang kedua, Syekh Ramli lah. Dia kata hasil pahala walaupun tanpa niat. Tak niat pun dapat pahala juga. Ini bukan pendapat dah. Maksudnya dia Allahu Akbar sembahyang apa? Maghrib. Dia masuk masjid, dia tak niat tahiyatul masjid, dia tak duduk lagi, dia terus sembahyang maghrib, Allahu Akbar, dapat maghrib dan dapat tahiyatul masjid automatik, pahala pun dapat, makruh pun tidak. Semua. Itu pendapat yang kedua, pendapat Syekh Ramli. Yang tadi pendapat muktamad, dia kena niat baru dapat pahala. Nak dapat tahiyatul masjid, tak niat pun tak apa, dapat automatik. Tapi nak pahala, kena niat dalam tu. Allah tu, sahaja aku solat fardu maghrib serta ataupun dan tahiyatul masjid, baru dapat pahala. Ramai orang pakai Syekh Ramli tak payah niat, dapat pahala automatik. No problem. Khilaf kan? Dan kalau katakanlah dia masuk-masuk, dia solat jenazah, terhasil tak tahiyatul masjid? Tak terhasil. Jadi kalau masuk masjid ada jenazah, masuk masjid, kalau lambat sikit, semayang dulu tahiyatul masjid. Kalau dia masuk-masuk, dah ada solat jenazah tengah tu, Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Adakah terhasil tahiyatul masjid? Tak terhasil tahiyatul masjid. Sebab tak ada duduk, tak ada sujud solat jenazah. Macam tu juga, dia masuk-masuk, dia solat witir. Kan kata tadi, kan terhasil tahiyatul masjid dengan mana-mana semayang. Walaupun dia tak niat, tetap dapat tahiyatul masjid, cuma khilaf dapat pahala ke tidak.
Sekarang ni dia nak solat jenazah, tak dapat tahiyatul masjid sebab tak ada duduk, tak ada sujud. Kalau dia masuk sembahyang witir, masuk terus sembahyang witir, witir pula yang 1 rakaat, maka tak dapat juga tahiyatul masjid, automatik tu tak dapat. Sebab sekurang-kurang tahiyatul masjid 2 rakaat, dia pergi sembahyang witir 1 rakaat, maka tak dapat juga. Yang kata dapat witir dan tahiyatul masjid tak dapat sebab 1 rakaat. Tapi kalau dia sembahyang witir 3 rakaat, dia dapat witir dan dapat tahiyatul masjid. Witir dan tahiyatul masjid. Kalau dia sembahyang 3 rakaat. Kalau dia sembahyang witir 1 rakaat, dia tak dapat tahiyatul masjid, dia dapat witir 1 rakaat lah. Sebab sekurang-kurang tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalau lebih tak ada masalah. Apa lagi? Okey, habis. Satu lagi. Belum habis lagi. Ada lagi, ingatkan dah habis. Sebelum tu, ini teknik. Orang yang bekerja ke apa, kadang-kadang dia sembahyang Zuhur, dia datang sembahyang Zuhur, dia nak datang sembahyang Zuhur tu awal sikit. Katalah dia datang 5-10 minit sebelum Zuhur. Dia nak sembahyang Zuhur berjemaah, dia datang 5-10 minit sebelum Zuhur. Dia akan masuk masjid, tak tahu nak buat apa, dia akan tahiyatul masjid. Tekniknya rugi siapa sembahyang tahiyatul masjid waktu tu. Yang katalah 5 minit lagi. 5 minit pendek sangat, 10 minit, 7 minit lagi nak azan Zuhur. Okey, dia pun masuk masjid, dia sembahyang tahiyatul masjid biasanya rugi. Sebab apa? Dia boleh buat gini. Dia masuk masjid, dia sembahyang duha. Duha habis sampai Zuhur, baru habis duha. Dia sembahyang duha 2 rakaat. Dia masuk masjid terus sembahyang duha 2 rakaat. Dia akan dapat duha, dia akan dapat tahiyatul masjid. Kalau rajin sembahyang duha awal, ni kata yang malah ni, boleh dapat 2 in 1. Dia sembahyang duha, kalau dia ambil wuduk kat luar, dia masuk masjid, dia dapat dia sembahyang duha. Sebenarnya masuk tu orang sembahyang tahiyatul masjid. Sebab tak lama lagi nak azan ni. Nak azan Zuhur kalau datang awal sikit. Maka tekniknya adalah sembahyang duha 2 rakaat, automatik dapat tahiyatul masjid, automatik dapat wuduk. Pahala khilaf tadi. Ibn Hajar kata tak dapat pahala, tapi dapatlah solat tu. Pahala tak dapat, solat tu dapat, tak ada makruh. Kata Syekh Ramli dapat pahala juga walaupun tak niat. Lebih-lebih lagi kalau dia niat, iaitu sahaja aku solat sunat duha beserta dengan tahiyatul masjid, beserta dengan wuduk. Kalau dia baru ambil wuduk, maka dapat 3. Habis bagi salam 2-3 minit, azan Zuhur, dia dapat 3 semayang sekali dengan pahala. Kawan dia semayang tahiyatul masjid je dapat 1 pahala. Bezanya apa? Ilmu. Tu je beza. Kerana itulah limpah kurnia dari Allah ni mudah nak kita dapat jika ada ilmu. Sebab itulah ulama berpesan al-ilmu qabla al-amal. Ilmu dulu baru amal. Bukan amal dulu baru ilmu. Dan telah diterangkan dengan demikian oleh Al-Muhamili. Kemudian sama jugalah pendapat para ulama sama. Kemudian mengikut pendapat yang sahih, hendaklah ia tetap berdiri menunggu sembahyang. Demikianlah berkata pengarang kitab Al-Kifayah. Kita baca undur balik. Jika seorang itu masuk ke dalam masjid dan tukang qomat sedang berqomat, maka tiadalah disunatkan ia bersembahyang sunat tahiyatul masjid kerana berpandukan kepada hadis Nabi, iza uqimatus salah fala salata illa al-maktubah. Apabila sembahyang fardu telah diqamatkan, maka tidak boleh sembahyang melainkan sembahyang fardu. Dan telah diterangkan demikian oleh Al-Muhamili. Kemudian mengikut pendapat yang sahih, hendaklah ia tetap berdiri menunggu sembahyang. Demikian berkata pengarang. Iyalah, ini selarilah dengan pendapat ulama tadi, iaitu kalaulah dia masuk ke dalam masjid, qamat, jangan duduk, tetapkan berdiri. Kenapa tak bagi duduk ketika qamat? Kalau ketika masuk qamat, jangan duduk. Kalau duduk tak ada masalah, tak berdosa. Tapi kalau dia tak duduk ketika dia sembahyang, nanti kan dapat tahiyatul masjid free free of charge. Kenapa duduk? Sebab tu dia kata hendaklah tetap berdiri menunggu sembahyang, maksudnya menunggu qamat.
Demikianlah berkata pengarang kitab Al-Kifayah. Ni dulu je biasa. Saya dulu perasan kan, dia masuk tengok ada lagi 30 saat ke seminit lagi nak qomat, nak semayang, takut ganggu nanti orang nak qomat, jadi dia pun duduk berdiri. Duduk gitu. Orang dulu biasa buat, tak duduk pun sebab pendek masa tu. Sepatutnya semayang je. Kalau kita qomat, batal kalau semayang. Kan susah pun. Semayang sunat kan? Mana tahu imam lambat seminit lagi dapat juga. Patut semayang je. Benda boleh batal je. Sebab nak takbiratul ihram dengan imam lagi besar. Kalau tengah semayang sunat, tahiyatul masjid ke qabliyah ke, imam Bilal qamat agak-agak tak sempat ni. Kalau tengah tahiyat habiskanlah sebab qamat tu panjang juga kan. Kalau katakanlah tak sempat ni, habis tu imam takbir baru habis aku semayang, baru habis aku punya tahiyat akhir, jadi batal je. Ikut pendapat ulama yang mana batal macam tu, bangun terus pergi kat soft boleh. Ambil pendapat yang beradab sikit, macam mana habiskan satu rakaat boleh. Ataupun ambil pendapat kata apa, tengah-tengah duduk tu bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, masuk boleh, tak kisahlah, semua cukup lengkap. Ada ulama kata apa ya, belah gitu aja. Dengan syarat solat sunat solat fardu buat macam tu dosa. Solat sunat belah gitu aja boleh. Ambil lah mana-mana pun. Tengah-tengah rakaat pertama qomat, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak payah paling-paling tengok macam pelik kan. Betul? Kalau tidak belah gitu pun boleh. Semua ada. Tak ada masalah bab tu benda tu. Jadi dia kata kat sini tetap berdiri menunggu sembahyang dengan maksud jangan duduk. Bila masuk tengah qomat jangan duduk. Kalau dia duduk, maka sembahyang dia nanti pertama dia duduk dah qomat, nanti tak kena bangun balik, kan menyusahkan. Satu. Yang kedua, bila dia sembahyang nanti tak dapat tahiyatul masjid percuma, meluputkan tahiyatul masjid. Samalah juga dikiaskan dengan hati-hati juga ni, dia akan meluputkan tahiyatul masjid bila buka stokin. Hati-hati. Dah masuk dalam masjid buka stokin kat luar, tempat tangga, tempat yang orang tak semayang, buka stokin kat situ. Sebab situ bukan masjid. Masa nak naik tangga kan ada tempat letak slipper, buka kat situ. Kalau nak buka stokin, nak buka kasut, kalau nak duduk. Kalau dia masuk sikit ke dalam masjid, dah masuk dah tempat semayang, tempat boleh semayang, bukan tempat letak slipper, dia buka stokin atau membuka kasut, habis luput tahiyatul masjid, luput. Jaga-jaga juga kadang-kadang kita tengok perhati dia bawa pakai stokin, masuk baru dia pecat stokin dia. Masa dia pecat tu dia duduk, lepas tu letak tepi, lepas tu dia bangun tahiyatul masjid. Rugi. Habis, walaupun kerana nak pecat stokin dalam keadaan duduk. Kalau pecat stokin berdiri tak apa. Jangan mudah-mudah lah, sebab kita nak mentakzimkan, membesarkan rumah Allah kan. Okey, kecuali bab tahiyatul masjid, kecuali jika ada kuliah, jika ada majlis fardu ain atau fardu kifayah, waktu tu tahiyatul masjid juga luput, tarak. Kalau semayang juga sah, tapi tidak beradab dia panggil. Tengah-tengah ada majlis ilmu, fardu ain atau fardu kifayah, tak kisah. Dia pergi semayang tahiyatul masjid, silap besar. Sepatutnya dia masuk duduk situ lagi besar pahala daripada tahiyatul masjid. Kalau semayang juga sah, tapi tidak beradab. Sebab apabila ada majlis ilmu fardu ain atau fardu kifayah, dia duduk, dia boleh ganti tahiyatul masjid dia tadi tu dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 4 kali. 4 kali baca. Dia akan menggantikan tahiyatul masjid yang kita tak buat sebab kita nak duduk majlis ilmu. Macam tu juga kita baca surah ayat-ayat sajadah kan, masa bukan semayang lah, masa tengah baca-baca jumpa ada tanda masjid Kubah. Ni ayat sajadah ni. Sepatutnya sunat bangun Allahu akbar sujud tilawah. Malah nak kena bangun, tak payah bangun, tak apa, duduk situ letak Quran dekat tepi. Boleh duduk Allahu akbar sujud, bangun balik bagi salam. Malah dia kata. Atau mungkin dia tak ada wuduk, dia baca tu tak pegang Quran lah, Quran duduk depan tu ke. Jadi macam mana nak sujud tilawah walaupun baca ayat sajadah tadi, maka disunatkan bagi dia subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar macam tadi, wala haula wala quwwata illa billahil azim 4 kali. Sama juga. Jadi jumpa ayat sajadah tapi kita tak sujud tilawah, sunat 4 kali. Ataupun kita masuk-masuk kita tak
tak boleh nak buat tahiyatul masjid kerana ada majlis ilmu ke apa, afdal duduk terus, maka duduk baca 4 kali, maka dia akan ganti, cover balik. Dan berkata Al-Hannati dalam fatwanya, jika masuk seseorang ke dalam masjid dan sembahyang sedang diqamatkan kelakar, sembahyang sedang diqamatkan, bahasa dulu sedang qamat lah untuk ajak sembahyang, maka janganlah ia berdiri. Jika seorang masuk ke dalam masjid dan sembahyang sedang diqamatkan, maka janganlah ia berdiri, bahkan ia hendaklah duduk. Dan apabila selesai daripada qamat, baru bangun semula untuk sembahyang. Ni semua kata pendapat, ada juga ulama kata gitu. Jadi kalau dia duduk, memang betul disunatkan untuk duduk kalau pendapat dia, tapi tak dapat tahiyatul masjid. Jadi maknanya masa bila kita boleh pakai ni? Memang kita dah luput tahiyatul masjid dah, ataupun memang dah tahiyatul masjid pun kat luar tu ke, baru nak masuk ke, macam tu lah boleh pakai. Tapi kalau kita duduk juga, maka luputlah tahiyatul masjid. Cuma pendapat dia kata kalau qamat kena duduk juga. Sebab apa tujuan duduk? Bila duduk dia jadi relax. Bila habis je qamat, bangun tidak terkejar-kejar, tidak tergopoh gapah, tak pergi berjalan laju-laju, duduk relax-relax. Tu dia punya alasan dia. Jalan biasa-biasa je. Okey, habis. Settle. Maknanya ada pendapat yang pertama yang muktamad, tak boleh, jangan sembahyang tahiyatul masjid ketika qamat. Kalau dia berdiri, kalau dia ketika dia masuk tu dah qamat, teruskan berdiri, itu muktamad. Dan pendapat yang kedua kata duduk juga, tunggu habis qamat baru bangun balik. Penatlah sikit, tapi luput tahiyatul masjid yang free tadi tu lah. Okey, yang pakai pertama lah. Yang kelima tak ada apa-apa ni. Janganlah makmum berdiri sehingga imam keluar daripada tempatnya, bilik, ataupun daripada tempatnya. Para makmum hendaklah jangan bangun berdiri sehingga imam itu keluar daripada tempatnya. Tempatnya maksud kalau imam tak ada kat situ. Sekalipun sembahyang itu telah selesai diqamatkan. Ini pun kita mungkin tak berlaku sebab imam kita boleh tengok di mana saja. Dia ada kat situ, dia ada kat situ, dia ada kat situ, imam. Tapi imam dahulu, zaman Nabi dulu, imam menyorok. Solat Jumaat pun dia menyorok, solat fardu pun menyorok imam ni. Menyorok tu dengan maksud dia tak ada. Bila panggil semayang je, baru dia ada. Itu apa dia panggil? Perangai ataupun sikap ataupun sifat imam dahulu. Boleh kalau nak amal, bagus juga nak amal. Sebab tu ada bilik imam. Nak amal pun boleh, tak nak amal pun boleh. Bukannya benda wajib. Cuma imam ni dia ada, apa dia panggil lah? Aura, boleh kata gitu. Ada gah dia tu. Bukan belagak, dia ada gah dia. Dia ada dia punya tu. Apa benda nak cakap apa? Dia ada, dia bukan biasa, tak ada. Dia ada dia punya tu. Bahasa sekarang panggil aura kot kan. Ada dia punya tu, kemegahan. Tapi megah bukan belagak. Ada kemegahan. Jadi bila gitu, dia tak boleh ada di mana-mana ketika nak sembahyang ni. Takkan habis tu kan nak duduk di rumah aja, tak boleh keluar pergi ke pasar, tak boleh, bukan. Ketika time-time nak sembahyang, mungkin 10-15 minit nak sembahyang, waktu tu maksudnya dia jangan nampakkan diri dia, supaya bila dia keluar nanti nampak gitu. Kalau imam sendiri ya kena buka aircon, kena buka kipas, hulu kilik, ambil sejadah, tolong buat itu. Leceh apa? Hilang dia punya, apa nak sebut istilah, apa? Karisma. Hilang karisma dia. Boleh tak? Ayat mantap. Hilang karisma dia, hilang dia punya tu. Nampak macam gitu je. Tapi itulah, siapa nak buat kalau dia tak buat? Buatlah. Cuma hilang dia punya karisma, dia punya, tu hilang. Sebab nampak tu. Lepas tu dia jalan situ, dia jalan situ, dia jalan situ, dia jalan situ, dia buat itu, dia buat sini, buat sini, lepas tu tengok dah sembahyang sunat, lepas tu jadi imam. Hilang dia punya gah, tak lah. Tapi kalau
tiba-tiba je Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, muncul huyung. Dia macam malah solat Jumaat juga gitu. Ketika mula-mula azan dia tak ada, ketika orang sunat dia tak ada. Nabi dulu masuk kot belakang. Kita sekarang masuk kot depan, masuk kot, tak kisahlah masuk kot mana pun, nyuruk. Bila azan yang kedua masih lagi menyuruk. Ni kalau solat Jumaat. Bila kita lah Nusantara kita kan panggilkan selawat, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kan terus selawat semua. Dia panggil khatib untuk serahkan tongkat. Masa tu standby, habis je pop keluar. Tapi kalau memang imam tu, khatib tu dah ada kat situ, duk semayang, duk orang tengok, sambil-sambil duk belik duk belik ketah, apa dia panggil tu, apa nama ni, khutbah tu kan. Terlupa, tak sempat nak tengok time ni lah. Sempat lagi baca sekali laju, takut nanti kan tersasul. Tengok okey, duk baca, duduk main kat situ. Duduk ada kat situ, hilang dia punya. Tiba-tiba khatib tu juga bukan nak hina dia, jadi hilang. Dia sepatutnya tiba-tiba muncul cuk. Nabi dulu masuk ke belakang, diam. Bila panggil tu, maksud panggil untuk Nabi naik untuk Assalamualaikum warahmatullahi tu, masa duk panggil tu ataupun duk selawat kan, Nabi datang daripada belakang. Orang buat macam ni, Assalamualaikum warahmatullahi. Kan lain macam tu. Ini baru cakap tadi. Depan ni, jom makan sekali. Duk popeh. Duk situ. Panas lah. Mana Tok Siap tak ada. Dia pergi buka aircon. Dia pergi situ ke sini, tiba dia naik. Leceh. Tak hilang gah dia tu. Tak ada karisma. Macam orang biasa-biasa jadi gitu je. Sedangkan imam atau khatib ni dia ada dia punya gah, dia telah panggil. Bismillah. Tersekat. Saya ingatkan, saya tengok 40 minit. Itu yang duduk jalan-jalan. Lepas tu nak kena habiskan cepat. Rupa-rupanya ni okey. Jangan keluar. Jangan bangun berdiri sehingga imam keluar daripada tempatnya. Sebab imam nyuruh kan, nak tunjuk dia punya kemegahan dia tu. Sekalipun telah habis qamat, la ilaha illallah, jangan keluar selagi imam tak keluar. Berpandu kerana berpandukan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis salah fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu. Apabila sembahyang telah diqamatkan, janganlah kamu semua bangun berdiri sehingga kamu lihat aku keluar. Tunggu Nabi keluar dulu, tunggu imam keluar. Jangan berdiri. Walaupun dah habis qamat kan boleh berdiri. Jangan juga. Jangan, maksudnya sunat tunggu. Okay? Dan dinakalkan pada syarah Muhazzab daripada Syekh Abu Hamid bahawasanya berkata, ia mazhab kita dan mazhab Abu Hanifah bahawasanya hendaklah para makmum itu bangun berdiri selepas selesai muazzin daripada qamat. Dia kata muazzin pula tadi tukang qamat. Bolehlah. Maksud yang sama. Dia kata mazhab kita dan mazhab Hanafi bangun ketika habis qamat. Dan berkata Imam Nawawi, dan pendapat ini sungguh muskil kerana menyalahi hadis idza uqimatis salah fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu. Peliklah aku. Dia cuma nak bagi tahu dia macam tak berapa setuju sangat. Tak berapa setuju disunatkan bangun ketika la ilaha illallah baru bangun. Tak setuju sangat. Habis tu apa yang Imam Nawawi nak? Dia kata sampai imam keluar baru bangun. Lebih kurang macam tu. Cuma dia kata aku pelik. Kenapa mazhab Syafi'i? Sebenarnya dia pun mazhab Syafi'i. Dia kata dia muskil. Dia tak jumpa, mungkin hujah-hujah. Dia kata sepatutnya tunggu imam keluar lah baru bangun. Kenapa kena la ilaha illallah baru imam bangun? Sebenarnya nak sama je pun. La ilaha illallah tu imam keluar lah. Jadi dia muskil. Ni sekadar luahan perasaan je, luahan hati dia. Habis, cukup. Bismillah dah. Jadi makruh sembahyang sunat atau sujud tilawah selepas qamat atau hampirnya. Yang paling yang paling best sekali akan datang insya-Allah subuh bila nanti. Bila-bila nantilah. Tengok ni, apabila sembahyang telah diqamatkan, maka janganlah para makmum asyik dengan mengerjakan sembahyang sunat dan sujud tilawah. Ni. Dan jika imam menyuruh muazzin qamat. Saya pernah bahas sekali kat sini, lama dah. Dan jika imam menyuruh muazzin qamat, maknanya imam kena suruh Bilal qamat.
Dia tak boleh komat macam tu je. Dia kena suruh. Tapi sebenarnya kat bawah tu ada lagi. Saja je bagi pandang. Kat bawah dia kata ada lagi ceritanya. Tapi secara umumnya imam kata komat ataupun tak kisahlah, janji masuk komat baru boleh komat. Cuma itu saya saja je gantung tu ya. Gantung sebab kat bawah tu ada jawapannya. Siapa ada kitab boleh baca lah. Kat bawah tu ada jawapannya. Pada masalah yang keenam akan datang 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 5 masalah jadi ya. 2, 3, 4, 5. 4 masalah jadi ya. Alhamdulillah wallahu alam. Kita tangguh dulu. Sudah dengan tasbih kafarah dan salat subhanakallahumma. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.